Hey, Assalamualaikum. What's up guys? Apa cerita hari ni? Apa cerita show? Okey, siapa nak tengok apa cerita show ada juga dekat YouTube saya. Saya pernah interview Sugu Pavitra tentang masak dia tu awal-awal tu sebenarnya. Saya dah baca buku Tangisan Umat ni. Saya tahu umat masyarakat sekarang ni perlu ada hala tuju. Tentang saya interview Sugu Pavitra ni, masyarakat sekarang ni, kita cakap tentang masyarakat lah. Masyarakat sekarang ni dia ambil kesempatan atas apa kelebihan orang ataupun apa yang benda dia viral. Contohnya Sugu Pavitra sekarang ni tengah viral daripada saya interview pada awal masa tu. Jadi ada je tah mana-mana pun nak interview dia, semua nak slot in untuk mungkin konten-konten peribadi ke apa ke. Bagi saya, contohlah korang pergi ke klinik kau nak tengok gigi lah. Doktor gigi check korang kan. Tiba-tiba kau kata doktor salah, saya check gigi doktor. Tak semua orang akan jadi doktor, tak semua orang akan jadi wartawan yang bertauliah. Jadi kita serahkan kepada media cetak, media elektronik. Mungkin ada portal-portal hiburan yang di internet dan sebagainya, mungkin yang sah, okey cover. Tapi sekarang ni menjadi orang yang suka buat cerita-cerita ni dekat komen-komen dia, yang membuatkan mungkin dia hilang semangat sebab orang terlalu kecam. Sekarang ni peluang dia untuk nak menjana pendapatan, dia dah pindah rumah. Jadi susun cantik dia punya dapur. Itu yang kita belajar seharian kita. Sebab kita bagi kebebasan bagi dia, sebab mungkin dia dah pernah angkat telefon orang nak interview dan sebagainya. Sedangkan dia pun ada konten di sini, dia nak masak, dia nak macam nak lebih meluaskan, nak kongsi share apa kehidupan dia. Jadi kita kalau sebagai peminat dia, subscriber, kita akan appreciate video-video dia. Macam orang lah, kalau kita tak suka video tu, kita tak subscribe. Kita akan subscribe sebab kita nak tengok apa yang baru, kita akan tengok. Contoh sebab bila kalau Sugu Pavitra dah sibuk, dia mana video dia? Betul tak? Sebab orang lain yang telefon apa semua nak interview susah. Dan saya ada dengar jugalah pasal yang minta 10K tu. Dan saya faham sebenarnya mungkin itu alasan dia untuk tidak mengambil job-job luar. Sebab dia nak tumpu pada ni kan. Takut nak buat-buat lain tak terkejar, yang ni pun tak terkejar, susah. Jadi itulah sebenarnya bila saya tahu ada juga rakan pengacara saya mungkin cakap macam tu, sebab ini mungkin misunderstanding lah. Sebenarnya dia mewakili untuk orang lain, untuk nak klien tu macam mana kan. Tapi bila netizen ni terlalu, dia pula yang lebih-lebih macam okey ni apalah kau nak ni, tak boleh. Sekarang ni kita tengok benda tu macam mana secara peribadinya, nombor telefon dia pun dah bersebar kat orang kan. Macam senang sangat. Tak ada privacy. Sebab macam dulu kalau korang tengok lah, hati-hati dulu kalau kita nak telefon dia susah. Mesti kena pergi ke syarikat rakaman ke apa nak cari kan. Sekarang zaman-zaman yang dah teknologi digital ni, kita boleh direct dekat orang tu apa semua, macam kita memaksa pula. Macam saya pada awal-awal tu saya dah buat cerita pasal Sugu Pavitra sebab di cover oleh bernama asli, bernama reporter dekat Perak. Lepas tu saya buat write up yang susulan lah. Macam kita buat interview di Facebook. Waktu tu pun masih PKP, jadi relevan lah. So saya tengok ada juga YouTuber yang lain yang perlukan perhatian. Korang mungkin boleh beralih kat dia. Tapi at the same time tengok Sugu Pavitra buat video apa semua, kita appreciate macam tu. Bukan kita tengok video ni tak best, kita kecam. Video ni best, kita benda tu yang tak mendatangkan sebenarnya kebaikan juga buat orang-orang yang buat YouTuber. Sebab kita sering kecam. Dan ada juga orang kata bila kecam ni bagus, netizen bagus, boleh mempopularkan. Tapi tekanan tu sendiri macam mana? Itu yang saya rasa macam seseorang yang mungkin nak berhubungan dia tahu apa sebab. Janganlah kita fikir macam orang tu boleh ni, saya pun nak juga, saya lagi cepat. Tak ada. Sebab kalau kita fikir macam ni, kita akan jadi selfish. Kita nak gunakan kelebihan orang untuk diri kita. Tu kita tak boleh sebenarnya. Sebab kita tengok contohlah, kalau kita dah ambil satu topik kan, kalau kita cakap tentang kewartawanan tu sendirilah, Sugu Pavitra sangat lancar dalam bahasa Melayu, menyampaikan masak apa semua. Dan kita ambil angle tu, kita interview pula orang yang mungkin fasih bahasa Melayu lagi ke, ataupun kita sebarkan kebaikan. Macam contoh Dewan Bahasa Pustaka menggalakkan bercakap dalam bahasa Melayu tu, kita ambil konten-konten tu kan bagus konten tu. Tapi sebab orang kita sekarang ni dia tak nak fikir boring lah macam ni, tak boleh. Bila kita judge macam tu, kita akan setiap hari kita suka dah set mind kita ni, bangun pagi nak tengok benda viral, benda yang lagi tak masuk akal lagi seronok.